Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin, suka untuk saya kongsikan kelebihan ilmu dan ulama dari kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kilantani yang telah menukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Pada tangan saya versi Rumi surat 18, tanbih, peringatan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan daripada Rasulullah SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya lebih kurang beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa amal daripada dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebaikan bahawa menghadir akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala. Makna wajah Allah Ta'ala dekat sini keredaan Allah Ta'ala, kerana niat itu kepada segala amal, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya. Barang siapa membukakan atas dirinya penat kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 penat kepada petunjuk. Bukan penat ni, pintu ni, pintu. Apa membuka penat pula? Membuka pintu ni, kalau ejaan Jawinya mungkin panunta, jadi penat. Wow, ni tak ada kan? Mungkin sebab kurang sesuai membukakan penat. Lalu dibukakan 70 penat. Apa benda penat dibuka kan? Baik. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan. Jadi daripada kitab Jawi dirumikan. Kadang ada kucing juga tak apalah, manusia biasa kan. Mudahan pintu. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya
pintu kejahatan dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan. Yang terakhir ni sebut pintu. Yang atas semua penat. Menunjukkan penat betul tu, mengalihkan tulisan Jawi ke Rumi tu, betul penat. Baik, yang ini tiada dapat petunjuk, maka pintu kebajikan itu daripada baik niat. Jadi penat balik di bawah. Dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, belum buat baru niat dah dapat pahala. Seperti yang tersebut dalam Musnad Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kurang mafhumnya, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu, tulis olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratannya, suratan amal. Maka firman Allah Ta'ala bahwasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Ya Allah, ya Rabbi. Malaikat Raqib Atid yang pencatat ni, niat kita dia tak tahu. Apa yang kita tulis, apa yang kita buat, dia nampak. Apa yang kita cakap, dia dengar. Tapi dalam hati kita, dia tak tahu. Dia cuma tulis apa yang dia dengar, apa yang dia nampak. Kalau niat kita baik, ke akhirat dapatlah pahala dia. Niat kita jahat, ke akhirat nampaklah dosa dia. Baik, jadi mudah-mudahan kita perbetulkan ataupun perkukuhkan niat kita untuk ilmu atau ulang kaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan. Baik, sempena masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Saya tak baca lah apa nama berzanji ni, lepas nak baca. Saya berhasrat untuk ulang kaji tentang dalil sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Bayan yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-isu Akidah dan Syar'iyah Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Haji Jainal Sakiban Al-Jauhari, ulama Johor lah, Jauhari. Guru ibu mertua saya, mak mertua saya guru Al-Quran, ambil tauliah mengajar Al-Quran dan pengajian agama. Lepas tu dia dapat 16 juzuk kitab Al-Bayan yang kecil ni, nipis. Tapi dia pun tak baca, jadi saya pinjam, saya bacakan kat kuliah, supaya dia pun dapat manfaat, kita pun dapat manfaat sama. Baik. Tujuannya kita baca ini yang pertama untuk kita beramal dengan ilmu. Tidaklah kita ikut-ikut. Kenapa buat sambutan Maulid Rasul? Dah sambutan tiap-tiap tahun. Macam mana? Bukan kerana hanya amalan kebiasaan, tapi dengan ilmu lah. Dan yang kedua, untuk menolak fahaman-fahaman yang mengatakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai suatu amalan yang bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah tu kita terima, ya, sambutan sebegini tak ada pada ketika hayat Rasulullah SAW, tetapi dia merupakan satu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Apa nama ni, kalau papan putih saya tuliskan, tak ada, tuan-tuan bayangkan je lah. Jadi bid'ah ini oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipecahkan pada dua bahagian. Satu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Satu bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah tu apa? Segala perkara yang baru yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Tetapi ada dua hadis yang berkaitan dengan bid'ah yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Yang pertama, kullu muhdatsin, setiap yang baharu. Bid'atun adalah bid'ah, Rasulullah tak pernah buat.
wa kullu bid'atun, dan setiap yang bid'ah yang Rasulullah tak pernah buat, dalalatun, sesat. Itu hadis. Jadi oleh suatu golongan dipegang hadis ini dan difahami dan dimasukkan dalam hatinya bahawasanya setiap perkara baharu itu bid'ah, dan setiap perkara yang bid'ah itu yang Rasulullah tak pernah buat itu sesat. Berdasarkan hadis. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan melatah apabila ada golongan yang membawa ayat Al-Quran, dalil ayat Al-Quran atau dalil hadis untuk sesuatu hukum yang salah. Macam mana nak tahu betul ke salah? Kita tak akan tahu betul salahnya kecuali bila dia bawa Al-Quran dan hadis tanpa rujukan tafsir Al-Quran, tanpa rujukan syarah hadis. Baik. Jadi ada satu hadis yang lain, barang siapa, saya tak ingat bahasa Arabnya, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar. Barang siapa membuat suatu perkara baharu yang bid'ah lah, lalu disampaikan kepada orang lain, lalu diamalkan oleh orang lain, maka pahala bagi yang mengamalkan dan pahala bagi yang menyampaikan hingga hari kiamat. Barang siapa membuat suatu perkara yang baharu, yang bid'ah, yang tak baik, yang jahat, yang buruk, maka disampaikan pada orang lain mengamalkannya, maka bagi orang yang mengamalkannya itu dosa, serta yang menyampaikan itu pun dosa hingga hari kiamat. Maknanya ada hadis pula mengatakan bid'ah itu ada dua, satu yang baik, satu yang tak baik. Jadi nampak seolah-olah kedua-dua hadis ni bertentangan. Satu kata semua yang baharu tu semuanya sesat, yang ini kata ada yang baik, ini sesat. Maka oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah disyarahkan hadis tersebut, hadis yang mengatakan bahawanya setiap perkara yang baharu itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu dalalah, itu pada akidah, pada kepercayaan, pada tauhid. Jika ada perkara baharu dalam bab tauhid, akidah yang tak pernah dipercayai, diyakini oleh Rasulullah SAW, itu bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Contoh, dah banyak kali buat contoh tapi ulang kaji. Fahaman Allah Ta'ala pinjamkan kuasa kepada makhluk, itu adalah akidah, kepercayaan yang bid'ah, yang Rasulullah tak pernah percaya sebegitu. Dalil, ia tak pernah ada dalam ayat Quran dan hadis yang menyatakan bahawasanya Allah pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Baik. Jadi hadis tersebut wajib rujuk kitab syarah hadis. Jadi oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah membahagikan bid'ah itu pada yang hasanah, yang baik, dan dalalah, yang sesat. Contoh bid'ah yang hasanah ada hukumnya. Bid'ah yang hasanah ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Harus ni maknanya bukan mesti, boleh dibuat. Contoh bid'ah hasanah yang wajib iaitu pengumpulan dan pembarisan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran zaman Rasulullah SAW masih hidup, ditulis oleh sahabat sedikit. Sahabat ni tulis sikit, sahabat ni tulis sikit, sahabat ni tulis sikit. Tak ada yang ditulis 30 juzuk dalam satu buku atau kitab. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, begitu juga baris. Zaman Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran ditulis tanpa baris. Lalu setelah kewafatan Rasulullah SAW, ketika Sayyiduna Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, maka Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu mencadangkan pada Sayyiduna Abu Bakar untuk dikumpulkan Al-Quran.
Kali pertama cadangan Sayyidina Umar tak diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Alasannya, ini Rasulullah tak pernah buat, aku takut, aku tak nak buat. Maka Sayyidina Umar pun akurlah, patuh pada khalifah. Dia garang-garang Umar ni, dia patuh pada khalifah. Sebelum Islam, dia garang tak kena tempat lah. Selepas masuk Islam, garangnya kena pada tempat ni. Kita kalau nak garang boleh ikut sebagaimana Sayyidina Umar. Jangan tunjuk garang kita tu dengan isteri kita. Tunjuk garangnya dengan apa? Dengan isteri. Betul tak betul? Tengok Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar punya garang bukan jalan-jalan. Kalau tak silap, ada kisah tukang gunting rambut Sayyidina Umar terkencing masa gunting rambut dia. Masa tu Sayyidina Umar bersin ke berhem, itulah hacim gitu, terkencing yang tukang gunting, dia takut dengan Sayyidina Umar. Makna garang tu lah, kan? Tapi ada kisah seorang sahabat, saya pernah cerita juga sini kan. Seorang sahabat nak mengadu pada Sayyidina Umar, isterinya si bebel saja. Datang ke rumah Sayyidina Umar, belum sempat tutup pintu, dia dengar Sayyidina Umar kena bebel dengan isteri dia. Tak jadi. Lah, aku ni nak mengadu gini, aku bebel aja. Dah, Sayyidina Umar pun kena bebel. Patah balik. Esok jumpa, Mama, lebih kurang lah. Semalam aku kena cerita lah, tak jadi, ingat kau kena bebel. Sayyidina Umar kata, isteri kita ni dah buat kerja banyak, kita ni tak nolong. Jadi kita tolong dengar je lah. Tolong dengar je bebel. Tak jatuh maruah pun, khalifah tak jatuh maruah, kena bebel dengan bini. Alah, apa, tak ada. Tak ada. Khalifah aja kena bebel dengan isteri, tak jatuh makam khalifah. Bebel tu bukan kena marah apa, tak, dia nak mengadu aja, penat itu, penat ini, gitu aja. Dia cuma nak orang mendengar saja, beri perhatian, itu saja, tak? Baik, sambung Jadi Sayyidina Umar walaupun garang dia patuh pada Sayyidina Abu Bakar. Kali kedua berlaku peperangan. Dalam peperangan tersebut ramai hafiz Al-Quran, 30 juzuk penghafaz Al-Quran. Syahid ramai yang syahid. Maka Sayyidina Umar jumpa lagi Sayyidina Abu Bakar. Kali kedua mencadangkan supaya dikumpulkan Al-Quran. Kumpul mana apa? Daripada sahabat ni dikumpulkan, sahabat ni kumpulkan. Jadi dibukukan. Dikitabkan. Maka atas alasan hafiz Al-Quran ramai yang syahid kerana berperang sabil, maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman, kalau tak silap saya, dibariskan Al-Quran tersebut. Dua perkara ni, bid'ah, pengumpulan Al-Quran dan juga pembarisan Al-Quran. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan tu, itu dua perkara yang bid'ah. Rasulullah tak pernah buat, tetapi jadi hukum wajib. Kenapa? Nanti hilang Al-Quran. Jauh kata nak dihafal, baca pun tak dapat nanti. Al-Quran berbaris pun ada yang salah baca, lagi tak berbaris. Salah baca tu kira boleh baca lagi, cuma salah, tak bunyi lagi lah. Ada satu cerita kisah benar, tapi ini bukan niat nak memalukan lah. Maknanya pengalaman hidup. Saya pun tak nak sebut nama kawan saya juga, kawan-kawan sekolah agama dulu. Ada kan sekolah agama juga ada ujian Al-Quran, tak lulus Al-Quran, tak naik darjah. Jadi ujian lisannya tu salah satunya membaca Al-Quran. Jadi kawan saya ni diminta baca surah Al-Baqarah, bahagian depan tu lah. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat, confirm ni 100 maka. Tak?
Derau lagu taranum ni semua tilawah aja. Dengan taranum ni bawa ni. Macam mana? Alam. Mana datang alam ni? Ustaz cakap. Mana datang alam ni? Ni. Alif lam mim. Alam. Ni alam apa? Alam clock. Tak ada baris. Nampak? Yang tu lah tak ada. Itu belum kaf ha ya ain sad, tak macam mana bunyi tak tahulah. Dia ada dengungnya tu kaf ha ya ain sad. Ada kol-kolah lagi. Itu tak tahu bunyi apa ni. Kan? Maknanya pengajaran tuan-tuan, pengajaran. Kena belajarlah, belajar. Baik. Jadi dua perkara ni bid'ah, tetapi ulama Ahlussunnah kata, Ahlussunnah Jamaah kata wajib dibuat. Pasal apa? Nanti jadi kerosakan. Al-Quran tak dikenali. Pengumpulannya tak ada. Baik, itu contoh. Kemudian ada juga bid'ah yang sunat, ada juga bid'ah yang harus. Jadi bid'ah yang harus di bawah bid'ah yang hasanah, iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan ya. Sambutan Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muqaddimah. Sambutan Maulidur Rasul merupakan satu amalan masyarakat Islam untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini dilakukan oleh ulama-ulama silam, diwarisi zaman berzaman hinggalah kepada masyarakat Islam hari ini. Selama ini amalan mengadakan sambutan Maulidur Rasul tidak menjadi apa-apa masalah dan tidak menyebabkan berlakunya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Tetapi sejak akhir-akhir ini timbul pandangan yang dijaja oleh pihak tertentu yang memaksa kita menerima fahaman mereka di mana kononnya sambutan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat dan bertentangan dengan syarak yang perlu dielakkan. Golongan ini menguji kekentalan iman penganut ahli sunnah wal jamaah, seperti halnya golongan Mu'tazilah dahulu membangkitkan masalah Al-Quran itu makhluk kerana mereka menjadikannya sebagai akidah dan rukun agama. Untuk tujuan ini mereka banyak menghabiskan wang ringgit hanya untuk mencetak risalah dan buku-buku mengenai sambutan Maulidur Rasul untuk diedarkan ke seluruh dunia bagi meyakinkan umat Islam kononnya sambutan Maulidur Rasul itu bid'ah yang ditegak oleh syarak melakukannya. Walau bagaimanapun segala percubaan untuk mengubah pegangan penganut ahli sunnah wal jamaah itu tidak akan berjaya kerana mereka mempunyai hujah yang mantap. Hujah kita mantap tuan-tuan, cuma belajar dengan tak belajar je. Ulang kaji dengan tak ulang kaji je. Tak belajar, tak ulang kaji. Bukan mantap, sentap. Jadi terpengaruh. Menyebabkan semakin bertambah yakin. Kalau kita hujahnya tambah yakin dan mantap, serta terus mengamalkan sambutan tersebut pada setiap tahun sebagai pengikut pegangan yang betul dari segi konsep, amalan dan cara sambutan itu dilakukan. Kalau dilihat dari segi pelaksanaan, majlis sambutan Maulidur Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam majlis ini mengandungi puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Tujuan sambutan Maulidur Rasul. Asal sambutan Maulidur Rasul itu ialah orang ramai berkumpul beramai-ramai untuk mendengar bacaan Al-Quran, membaca sirah, sejarah atau ceramah mengenai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis seperti ini, penekanan selalunya diberikan oleh penceramah untuk menguraikan sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya menegakkan agama Allah di Mekah dan Madinah, pengajaran dan contoh teladan yang perlu dijadikan panduan dan amalan. Ini bertujuan untuk memberikan rangsangan dan nasihat yang boleh mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Melalui petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah umat manusia mendapat petunjuk daripada kegelapan syirik kepada cahaya iman.
Sambutan Maulidur Rasul bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi taklah sampai, ini saya tambah, tapi tak adalah sampai tahap ketuhanan. Jangan pula jadi macam ajaran Sihak, SIHULK itu, sampai tahap mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu dah melampau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Baik, bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, tapi tak sampai ke tahap Tuhan, dengan melahirkan kegembiraan di atas keputeraan baginda, kelahiran baginda. Di samping melahirkan rasa syukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul yang memandu mereka ke jalan yang benar dan lurus. Apa hukum Allah Ta'ala mengutuskan Rasul? Allah Ta'ala itu Tuhan. Apa hukumnya Allah Ta'ala mengutuskan Rasul? Kita dah belajar Tauhid. Dalam ilmu Tauhid, Allah Ta'ala harus boleh mengutuskan Rasul dan harus boleh tak mengutuskan Rasul. Tak mesti, tak wajib bagi Allah mengutuskan Rasul. Boleh saja Allah Ta'ala tak utuskan Rasul, tapi Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul. Bersyukurlah kita. Kita dah belajar Tauhid. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan semua makhluknya ke dalam neraka, bukan kata manusia, jin apa pun, semua sekali, tak ada siapa boleh persoalkan. Itu hak milik Allah. Hak milik mutlak, memang hak dia, tak ada pertikaian. Kita ni kalau ada hak kita, ada pertikaian lagi. Contoh isteri kita, hak kita, ada kewajipan yang kita kena tunaikan. Contoh aja, kalau orang nikah belum bayar mas kahwin, tak boleh subuh. RM22 hutang gitu kan. Lagi apa? Contoh, kita ada kereta. Tak boleh kita buat sesuka hati. Kalau contoh macam susah kan. Contoh lain, kita ada menternak lembu contohnya kan. Tak boleh kita menganiaya dia, lembu tersebut. Begitu juga isteri kita tak boleh menganiaya dia. Ada hak-hak yang kita perlu jaga, ada batas-batas. Sebab apa? Bukan hak milik mutlak, hak milik dari segi zahir syariat. Dari segi zahir syariat, seolah-olah isteri kita tu hak milik kita. Tapi itu pun kena tunaikan hak-hak dia. Dan Allah Ta'ala boleh ambil isteri kita tu bila-bila masa, cabut nyawa ke, pisahkan daripada kita ke. Pasal apa? Isteri kita tu hak milik Allah Ta'ala, hak mutlak dia. Contoh yang mudah lah kan, isteri. Kalau isteri, sesiapa isteri yang dah meninggal dunia, punya sedih rasa tu dia je yang tahu. Allah Ta'ala dan dia je lah yang tahu. Kita kalau tak kena mungkin tak rasa, kan? Tapi kena redha. Pasal apa? Bukan hak milik kita yang sebenar, bukan hak milik mutlak. Baik. Jadi bersyukur Allah Ta'ala utuskan Rasul. Sedangkan ikut hukum, Allah Ta'ala cuma harus sahaja boleh utuskan Rasul dan boleh tak utuskan. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul, maka bersyukurlah kita. Itu pun syukur itu kena tunjukkan dengan cara yang betul. Yang pertama, kita kena pastikan ajaran Rasulullah yang sebenar tu sampai pada kita. Sebab kita tak jumpa direct. Rasulullah dah wafat, kita tak jumpa secara langsung. Kita bukan sahabat jumpa secara langsung. Apa-apa masalah tanya terus direct. Rasulullah dah wafat lama.
Jadi macam mana kita nak pastikan ajaran Rasulullah yang sebenar kita dapat? Semua orang mengaku, inilah ajaran yang sebenar, inilah ajaran yang sebenar, inilah ajaran yang sebenar. Setakat pengakuan cukup ke? Perlu ada pembuktian, perlu ada dalil, perlu ada sanadnya. Awak dapat ni daripada siapa? Saya dapat daripada sekian, daripada sekian, daripada sekian, sekian, sampai pada Rasulullah SAW. Semalam saya jumpa guru lama saya, kawan lah, dulunya kawan je, lama-lama jadi guru juga, Ustaz Hairul, dia belajar Mesir, yang ambil Usuluddin. 10 tahun dia kat Mesir. Bila dah lama tak jumpa tu cerita, ya Allah ya Rabbi Karim, memang banyak lah. Dia kalau bercerita tu memang ilmu semua. Jadi apa nama ni, dia banyaklah nasihat dia tu. Jadi antaranya kena sampaikan, kena pastikan. Sanad yang saya ingat, sanad itu sebahagian daripada agama. Maksudnya kalau kita nak pastikan ilmu yang kita dapat itu betul-betul betul, kena ada sanad. Maksudnya kita dapat daripada siapa, dapat daripada siapa, sampai tak kepada Rasulullah SAW. Itu biasanya kita dengar dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ada sanadnya. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kita dapat daripada kitab mana? Kitab sekian. Kitab ni ambil daripada kitab mana? Kitab sekian. Kitab ni ada tak dalil hadis, Quran hadis ni? Ada, sekian-sekian. Sanadnya tu bersambung kepada Rasulullah SAW. Contoh salah satunya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pengasas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Beliau adalah cucu ketujuh kepada sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah cucu yang ketujuh kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari pernah dibacakan satu ayat Al-Quran oleh Rasulullah SAW, lalu ditujukan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Apa yang Qurannya saya lupa, tapi maknanya lebih kurang akan ada satu golongan yang bangkit mempertahankan kebenaran, lebih kurang macam tu. Saya minta maaf tak ingat, lupa. Nanti saya semak balik ya. Di ayat Quran yang mempertahankan kebenaran dalam kalangan kesesatan, orang yang sesat. Hadza, selepas dibacakan ayat Quran tu, hadza qaumi, hadza min qaumi Abu Musa. Ayat Al-Quran yang dinyatakan ni daripada kaum ataupun keturunan Abu Musa, ditepuk bahu Abu Musa Al-Ash'ari. Rupa-rupanya cucu Abu Musa Al-Ash'ari yang ketujuh, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari, pengasas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Pengasas ni maksudnya bukan dia buat akidah baru, tak. Disusun semula dalil Quran hadisnya. Bukan buat akidah baru, tidak. Ya, itu salah satu apa nama dipanggil sanad atau itu keturunan. Maknanya ajaran tauhid Ahlus Sunnah Jamaah Asy'ariyah yang kita pelajari sifat 20 ni, itu sejarah asalnya begitu. Baik, sambung sini. Bersyukur atas pengutusan Rasul. Sambutan ini merupakan satu cara pendidikan secara tidak langsung mengingati peranan baginda membawa kebaikan dan kebajikan kepada manusia, selain menarik manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan. Inilah matlamat sebenar sambutan Mahdhur Rasul yang diadakan selama ini. Tujuan Mahdhur Rasul ini untuk
kebaikan lah, supaya orang ingat Rasul, ingat perjuangan Rasul, ingat ajaran-ajaran Rasul. Sejarah sambutan Maulid Rasul. Sambutan Maulid Rasul diadakan apabila umat Islam sudah tidak ada masa untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran, serta sudah tidak ramai lagi orang yang memahami sirah Nabi Muhammad SAW dari alim ulama yang soleh. Umat Islam dah mula tak mendalami Al-Quran, sudah jauh daripada menuntut ilmu, dah tak ingat sirah Nabi. Berdakwah secara langsung biasanya tidak banyak menarik minat orang ramai, terutama generasi muda. Lantaran itu, menggunakan kaedah secara tidak langsung lebih berjaya menembusi hati nurani untuk menarik manusia melakukan kebaikan dan kebajikan. Oleh yang demikian, para pendakwah ketika itu menggunakan sambutan Maulid Rasul untuk mendekatkan manusia kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Antara negara yang banyak mengadakan sambutan Maulid ini selain daripada Mesir ialah Syria, Semenanjung Arab, Musal, mana Musal ni? Afrika, Maghribi dan Andalusia. Bukan Malaysia je buat sambutan Maulid Rasul ni, seluruh dunia ada. Di China pun ada. Buktinya kalau tuan-tuan ada handphone, buka YouTube, type sambutan Maulid Rasul di China, CHINE, tanah besar China tu. Tanah besar China tu lebih dahulu menerima agama Islam daripada Malaysia, daripada tanah Melayu. Sambutan dia, bacaan Maulid Rasul dia, bacaan Maulid Barzanji dia bukan macam saya tengok. Bukan. Itu pun kadang tersalah lagu. Lagu pertama tu jadi lagu kedua, ketiga, empat, salah-salah. Dia punya bacaan Maulid Barzanji hafal. Bukan Quran, hadis dia hafal. Maulid Barzanji dia hafal. Masya Allah. Bukan sikit tu 18 rawi tu. Saya pernah baca 18 rawi beserta doa straight bahasa Arab saja 3 jam. Itulah sekali semua hidup. Kali kedua tak ada dah. Kemudian saya ada buat video YouTube channel saya, Aidil Hani. Bacaan Arab berlagu sikit lah, taklah sedap sangat lagunya, gitulah. Dan maknanya 18 rawi. Doa saya tak ingat ada ke tak, rasanya ada. Ada satu saya kumpulkan dalam satu playlist. Kalau nak dengar boleh, bukan daripada saya je, orang lain pun ada. Itu contohlah salah satu. Kan saya pernah 2 tahun lepas ke tahun lepas, tak ingat, 2 tahun lepas rasanya yang saya sebulan saya bacakan, habiskan baca 18 rawi. Kalau tuan-tuan ingat kan, dekat setiap masjid kuliah. Tapi saya ambil sikit-sikit lah. Masjid ni rawi 1 dan 2 kata. Lepas tu kan masjid Taman Sri Pilihan Perdana 2 rawi. Yang Masjid Nurul Hidayah dan Syekh Alam 2 rawi sampai 18. Baik. Selepas Salahuddin Al-Ayyubi dapat menguasai kerajaan Fatimiyah pada tahun 567 Hijriyah dan berdepan peperangan salib dengan penjajah, beliau terus mengadakan sambutan Maulidur Rasul sehingga akhirnya Raja Muzaffar Abu Said Raja Irbil di bawah pemerintahan Salahuddin wafat tahun 639 Hijrah yang berkahwin dengan adik perempuannya juga mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Al-Hafiz Ibn Dahyah wafat tahun 633 Hijriah ketika pergi ke Irbil tahun 604 Hijriah telah mengarang kitab yang dinamakan At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir, di mana beliau memuji majlis sambutan ini dan memberikan hujah dan dalil mengenainya. Sekian sikit ya. Sambutan Maulid Rasul ini terus diamalkan di pelosok negara Islam baik oleh agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta maupun masyarakat Islam bermula sejak tahun 362 Hijriyah sehingga ke hari ini, dan bentuk sambutannya berubah mengikut peredaran zaman sehingga bagaimana yang ada sekarang ini. Itu sejarah asal sambutan ya. Jadi cukuplah kadar ni. Dia ada 54 surat kan tuan, kalau baca mungkin ambil masa juga nanti masuklah 2-3 dalil cukuplah
Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.